Okey. Bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Ada dua istilah di situ, keelektrik. Ini bab yang ketujuh. Subtopik yang pertama iaitu 7.1 keelektrikan. Keelektrikan. Mula kita akan lihat tenaga. Okay. Tenaga ataupun energi tenaga. Jadi semua benda hidup memerlukan tenaga. Tahulah diperlukan untuk apa ya? Untuk menjalankan sebarang kerja lah. Ya, kenderaan yang bergerak, lampu yang menyala, malah tenaga. Dengan kata lain, semua benda lah memerlukan tenaga. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? Ini tenaga ya, maksud dia. Kerja. Ya, keupayaan untuk melakukan kerja. Macam kita lah ya, nak buat kerja sekolah dah. Dapat tenaga tu kalau kita kena makan lah tak? Kena makan. Kalau tak ada, kalau kita tak makan, tenaga kita tu mungkin ada tapi mungkin tak, malas-malasan untuk melakukan kerja sebab tak ada tenaga. Itu contohlah ya. Pelbagai untuk berlari sebagai contoh ya, untuk berlari. Nampak ya. Tumbuhan memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup. Daripada matahari. Untuk menjalankan proses fotosintesis lah ya. Semua kita tahulah ya. Tenaga cahaya. Kemudian kereta. Kereta memerlukan tenaga daripada bahan api. Kita ada kereta yang menggunakan petrol, ada kenderaan yang menggunakan diesel, tapi semua itu adalah bahan api lah. Cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. Cahaya daripada lampu dihasilkan pada tenaga. Tenaga apa? Tenaga. Ini intro ya. Lagi kita akan lihat pelbagai bentuk tenaga. Tenaga ni ada pelbagai bentuk. Antara tenaga tersebut adalah tenaga bunyi. Jadi bunyi pun ada tu ya. Dia punya tu. Tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti ni maksudnya graviti tu maksudnya dia berada di tempat yang jauh daripada bumi, ke atas lah. Kalau ke atas, semakin ke atas semakin tinggilah tenaga keupayaan graviti dia. Seperti gambar rajah contohnya ya, orang nak terjun papan anjal. Maknanya ya, di antara orang yang nak terjun tu ke bawah. Dia mesti nak terjun ke bawah kan. Itu maksudnya graviti. Nuklear. Inilah seperti gambar rajah ni ya. Ini tenaga nuklear. Ini stesen jangkauan nuklear ya. Jadi tenaga nuklear itu untuk apa? Nanti kinetik. Kinetik ni maksudnya bergerak lah. Nak faham mudah ya. Apa saja yang melibatkan pergerakan. Ya. Seperti ya, kipas yang berpusing. Contoh ya. Yang melibatkan pergerakan, tenaga akan dapat dihasilkan. Kemudian tenaga keupayaan elastik.
dan elastik. Elastik ni seperti mana gambar rajah ni, iaitu seorang yang memanah, yang sedang menarik busur dia, tarik busur dia, elastik tu pada tali dia tu dan juga pada kayu tu. Bila tarik tu dia ada macam dia lentur, boleh dilentur, dan dia boleh dikembalikan kepada tempat asal dia, bila kita tarik. Spring contohnya, spring ni dia boleh memendek dan juga memanjang, macam tu. Jadi tenaga kepayaan elastik. Dan tenaga haba, tenaga haba apa sajalah yang boleh meningkatkan suhu. Lagi apa di tenaganya ada? Tenaga elektrik, mana disebutkan tadi. Tenaga elektrik, tenaga cahaya, dan tenaga kimia. Tenaga kimia ni biasanya makanan lah, daripada makanan kimia. Lalu pencernaan makanan, jadi tenaga kimia tu wujud di situ. Sekarang ni kita lihat kepada sumber tenaga. Sumber. Matahari. Okey, ini matahari. Sumber yang pertama. Yang kedua, angin. Ini kedua, angin. Tenaga. Yang keempat, ombak. Okey, ombak pun boleh jadi sumber tenaga. Apa lagi? Yang kelima, biojisim. Okey, biojisim. Okey, ini biojisim. Bio ni daripada maksudnya benda hidup lah. Benda hidup, sama ada tumbuhan, haiwan, serangga. Benda tu asalnya hidup, kemudian mati, bereput dan tertanam di bawah bumi. Contoh bahan fosil. Okey, bahan fosil. Kemudian bahan radioaktif, inilah bahan radioaktif contoh dia. Geothermal. Di setakat ni 8 lah. Ada 8 sumber tenaga. Kerana kita yang tadi sebelum ni semuanya macam intro berkenaan dengan tenaga. Kita nak lebih kepada, kita kata skop yang lebih kecil, iaitu apakah itu cas elektrostatik. Cas elektrik terdiri daripada cas positif yang cas negatif yang disebut sebagai elektron. Ini sebenarnya awak dah belajar berkenaan dengan cas ni masa tingkatan 1. Kemudian kita lihat daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Okey, daya tarikan dikenali sebagai daya elektrostatik. Bila tarikan ni maksudnya berlainan cas lah. Kalau cas positif dengan cas negatif, dia menarik. Kalau cas begitu juga dengan cas negatif. Kalau cas negatif dengan cas negatif, dia sama cas, dia akan menolak. Jadi sifat menarik menolak tu akan tolakkan. Jadi daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, contoh apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, hanya elektron
elektron yang manakala proton tidak bergerak. Ya. Hanya elektron yang dipindahkan. Elektron ni ialah cas negatif lah ya. Elektron ni cas yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain tu manakala proton iaitu yang bercas positif yang cas negatif je bergerak. Yang positif tidak bergerak. Okay, kita tengok rajah ni ya. Kita tengok ya. Cas-cas yang sama jenis akan saling menolak. Jadi sama menolak. Menarik. Ya, menarik. Ya, dia menarik antara satu sama lain lah. Okay, itu ciri-ciri cas elektrik. Jadi yang dikatakan cas elektrostatik, kita nak bincangkan lebih detail sikit ya. Bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Tak kira lah ya. Kalau bahan yang menerima elektron, dia cas negatif. Bahan yang kehilangan elektron bercas positif. Dia ada beza ya. Satu bahan ni katakan saya lukislah. Satu bahan ni dia terima. Saya buat arrow, masuklah. Terima apa? Terima elektron. E itu ialah elektron. Tapi kalau ada satu bahan tu yang hilang, maksudnya dia pergilah, kena tunjuk arrow keluar. Bahan tu bercas positif. Itu maksud cas elektrostatik ya. Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Neutral ni maksudnya tidak bercas lah. Tidak bercas. Mana bilangan elektron dan proton itu sama, balance. So macam asid dengan alkali lah ya. Asid, alkali, tengah-tengah dia neutral. Macam itulah. Positif, yang negatif dan neutral. Ya, dalam hidup kita pun sama ya. Ada orang yang menyokong, kan? Sama je. Jadi Allah dah jadikan dah manusia ni begitu. Ada yang dia suka, ada yang dia tak suka, ada yang dia pun tak tahu dia suka ke tak suka. Ke apa? Kita pun boleh beritahu suka makan nasi lemak. Yang tak suka, saya tak suka western contoh. Ada orang boleh bagi tahu jawapan tu. Ada orang bila awak suka saya tak suka belaka. Jadi tak tahu mana satu, jadi susah ya. Dalam kehidupan kita begitulah, adanya ciri-ciri ni berkaitan dengan kehidupan kita ya. Bilangan elektron pada bahan, kita tengok. Yang pertama, macam mana dia katakan bahan tu bercas positif ya. Iaitu bilangan proton dia lebih daripada elektron. Kalau proton maknanya cas positif. Kalau elektron casnya ialah negatif. Tapi kalau proton, bilangan proton tu, kita tengok contohnya ni, kita cuba bilang ya. Yang positif, yang protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5, kita buat 5P lah ya. Saya buat 5P. 5P itu maksud N. 2N ya. 2N tu bukannya neutral ya. N tu ialah negatif.
Jadi bila dia lebih 3 lah, ya, lebih 3 di situ, mana ni adalah dia bercas positif. Ya, dia bercas positif. Iaitu bilangan elektron lebih daripada bilangan proton. Kita tengok yang elektron ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, 4, 5. 5 P. Jadi maknanya negatif melebihi daripada yang positif, ya, sebanyak 2, ya. Sebenarnya negatif 2 tu charge dia, ya. Nanti kita akan belajar lah daripada masa ke semasa, ya. Kemudian yang neutral ni macam mana? Bilangan proton dan juga elektron dua, tiga, empat, lima, ada 5 P. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 N. So, sama banyak, ya. Jadi sifar di situ kan. Ataupun tidak bercas. Tidak bercas. Kita tengok aktiviti yang boleh dibuat di rumah, ya. Sekarang awak ada sikat. Sikat rambut lah, ya. Sikat rambut, kemudian awak ada kain bulu. Kain bulu ni, ya. Cara macam mana? Okey, ini keadaan sebelum dan keadaan selepas, ya. Sebelum digosok dengan kain bulu, kita tengok sikat ni dia bercah. Neutral ni macam mana kita tahu neutral? Okey, tengok bilangan dia punya proton dan juga elektron. Kemudian 5, 6, 7. Ada 7 P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 N. 7 P, 7 N maksudnya neutral lah. Dan kita cebisan kertas. Dia sebut cebisan ni kena cebisan betul lah, ya. Jangan yang kasar-kasar, Ambil cebisan. Biasanya kita ambil kertas tisu ke, ya, ataupun kertas, ya, kecil. Okey. Kemudian apa kita buat? Sebenarnya kalau segi teorinya, cebisan kertas ni pun sebenarnya bersifat dia punya cas dia kita kira sama lah, ya, sama. Ini 6 P, 6 N, ada 6 proton, 6 neutron. Kemudian kita gosok sikat tu dengan kain bulu. Ambil sikat tu, gosok pada kain bulu. Okey, sikat pada kain bulu, kita seperti mana yang kita dimaklumkan awal-awal tadi, ya. Mana kalau kita bilang balik proton, apa tu bilangan proton ada, okay, 7 P. Yang negatif, yang neutron, yang elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 N, ya. Susunannya ialah cas yang negatif ataupun yang elektron ni dia akan berada di luar, ya. Dia ada berapa yang positif, yang proton dia tidak bergerak, ya. Dia kekal, ya, dia kekal, dia tidak bergerak, sifat dia. Jadi dia berada di bahagian dalam bulu ni. Kita dekatkan dengan cebisan kertas tadi, ya. Jadi kita akan perhatikan, ya, cebisan kertas ni, cebisan kertas akan tertarik ke arah sikat tersebut. Dan yang tertarik itu hanyalah yang bercas negatif.
akan menerima elektron daripada kain bulu, ya, dan akan bercah negatif. Okey. Hal ini membolehkan sikat menarik, ya, membolehkan sikat menarik cebisan kertas yang bersifat neutral kerana wujudnya daya tarikan antara cas-cas positif pada kertas dan cas-cas negatif pada sikat. Kita baca sekali lagi. Sikat yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron 2, 3 yang baru ni dia perolehi daripada kain bulu. Okey, daripada kain bulu. Okey. Maksudnya biasanya sikat ni ada 7 elektron negatif lah. So sekarang ni jadi 10 N lah. Ya. Kemudian sekarang ni kita lihat di sini bilangan elektron melebihi daripada proton. Mana sikat elektron melebihi bilangan proton. Ini bermaksud sikat tu dia jadi dah bercas negatif. Okey, dia dah bercas negatif. Kemudian bila kita dekatkan sikat yang bercas negatif ni sekarang ni kepada cebisan kertas ataupun tisu, ya, akan ke arah sikat tadi, ya. Asalnya cebisan tisu tu positif, dia ada neutral. Tapi sebab itulah tak semua ya yang tertarik ke arah sikat. Jadi yang teorinya yang tertarik itu adalah cas-cas yang positif. Maknanya daripada yang neutral ni, ya, yang neutral yang ada sebanyak 6 proton dan 6 neutron ni. 6 proton dan 6 elektron ni, antara yang proton ni, yang proton yang pecah positif ni, sikat. Kerana kita ada lebihan sebanyak berapa tadi? 3 ya. Ada lebih 3 neutron. Ya, 3 neutron ni lah. Tiga juga daripada cebisan tisu tu ataupun cebisan kertas tersebut. Sepatutnya 3 jugalah yang tertarik. Ya. 3 cebisan kertas tu tertarik. Syarat sikat tadi kita telah gosok dengan kain bulu. Ya, kain bulu memindahkan cas yang negatif kepada sikat. Bila kita gosok tu, cas yang negatif daripada kain bulu tu dipindahkan ke sikat. Ya, sebab kita sebut tadi maknanya cas negatif ni akan bergerak, yang akan bergerak. Boleh tak faham sikat ni? Soalan tak? Boleh faham ni? Boleh, Daniel. Awak ada tak ke tidur? Cuba buka kamera. Boleh, cikgu. Line saya slow-slow, cikgu. Lekat suara cikgu. Nak tengok ni. Kalau dekat, orang lain macam mana? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Terputus? Tak jelas? Orang lain macam mana? Jazwan? Dengar suara cikgu sekat-sekat, cikgu.
Cikgu. Terputus-putus. Kenapa tak cakap daripada awal? Aduh. Ya mungkin lain kot cikgu. Orang si Jazwan Itang putus-putus ke suara saya? Boleh cikgu. Sikit-sikit dekat. Ha? Apa dia? Sikit dekat. Apa dia je? Sikit-sikit dekat. Okey lah ya. Macam mana? Okeylah, kita continue lah ya. Okey, sekarang ni kita masuk kepada alat. Alat yang cas elektrostatik ni dipanggil sebagai elektroskop. Dia depan dia elektro, dia daripada elektrik lah. Ataupun skop. Bukan mikroskop, elektroskop. Jadi elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada sesuatu objek. Ya. Jadi kalau alat ni kita lihat, alat ni ada di makmal . Kita ni alat dia terbina daripada ada ceper kerajang emas. Dia punya binaan dia lah. Macam mana teleskop ni berfungsi ataupun cara kerja dia. Jadi kita tengok A ni. Katakan kita letak satu bahan lah ya. Satu bahan, mungkin logam ke ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nak tengok dia positif ke negatif ni, kita nak tahu dia positif negatif, kita kena tengok pada kerajang emas tu. Yang kerajang emas. Ya, dia rapat. Dia rapat di sini. Ya, dia rapat. Jadi andaian dia, kalau misalnya kita letak atas tu, bagian atas tu kita panggil sebagai ceper logam. Ni ceper logam, kita letak satu bahan lah menghampiri dia. Kemudian kita perhatikan tidak terangkat lah, dia tidak terangkat. Ataupun kita panggil istilah dia tidak mencapah lah. Dia tidak mencapah bermaksud kita buat teorinya, bahan tu ataupun objek yang kita letakkan pada ceper logam tu adalah bersifat neutral. Alasan dia kerana kerajang emas tidak mencapah. Kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Maknanya pada bahan tu mengandungi cas yang sama, iaitu yang proton dengan elektronnya sama. Contoh di sini katakan ada tiga proton dan 3 elektron. Ya? 3 yang bercas positif. Ini P ni maksudnya positif. N ni adalah negatif. 3 positif, 3 negatif. Maka kita dapati bahawa cas yang positif. Okey, sebab itu kerajang emas tu dia tidak mencapah. Okey, dia tidak mencapah. Bagaimana B ni Yang B ni kita dapati kedua-duanya kerajang emas dia mencapah. Ya, mencapah. Tinggal lagi kedua ni bercas positif ataupun dia bercas negatif. Dua-duanya mencapah. Ya, ni kerajang emas ni mencapah.
Tapi kita nak tahu dia tu charge negatif. Jadi di sini dia alat elektroskop ni dia tidak dapat lah sebenarnya nak beritahu kita. Ya. Dia tak sama ada jalur tu bercas positif ataupun bercas negatif. Cuma kita belajar dari segi teori. Ya, teorinya ada cas sama ada positif ataupun ada cas yang bersifat negatif. Tapi cara kerja dia kalau seandainya jalur tu ataupun bahan ni adalah bercas positif, kita akan dapati pada cepil logam menarik, ya, menarik elektron. Tentu. Kemudian kerajaan emas ni dia bercas positif. Elektron, kemudian elektron tu akan hilang pergi ke cepil logam dan dipindahkan ke jalur tersebut, ya. Jalur tersebut akan jadi positif. Okey. Begitulah juga dengan yang ni, bagaimana sekiranya jalur tu bercas negatif. Kalau jalur bercas negatif, kerajaan emas ni akan menerima elektron daripada jalur ni. Ya. Dia menerima, ni maksudnya menerima. Dia menerima elektron. Terima elektron. Ini maksudnya hilang elektron. Jadi bila yang ni, bila sini bercas positif, bahan ni akan jadi positif. Sebab bahan ni dia menerima elektron daripada kerajaan emas. Jadi dia terangkat ataupun dia mencapah. Bagi yang ni pula, kerajaan emas menerima elektron daripada jalur tu. Ya. Bila tu kita akan dapati bilangan cas negatif melebihi daripada yang positif, maka kita katakan ini sebagai bercas negatif. Satu lagi alat yang digunakan zaman-zaman dulu untuk mengesan kehadiran cas elektron daun emas. Elektroskop daun emas pertama dicipta oleh seorang ahli fizik yang bernama Abraham Bennett pada tahun 1780. Jadi semakin jauh pencapaian kerajaan emas, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul. Okey. Itu dia punya teori dia. Semakin jauh pencapaian kerajaan elektrostatik yang terkumpul. Contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita, ya. Kejadian kilat. Dengan cas elektrostatik. Geseran antara awan dan udara. Ya. Ada awan. Okey, katakan ni awan dengan udara. Udara. Dia geser, mesti geser. Konsep dia ada geseran. Menyebabkan awan dicas. Ya, awan ni dicas dengan cas elektrik. Okay. Jadi kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi. Okay, ni bumi. Dan cas negatif
kepada awan. Okey, awan ni charge negatif. Okey. Kita tengok gambar rajah ni ya. Jadi bahagian atas awan ni dia bercahaya positif. Di dalam awan ni dia tertarik kepada charge positif di permukaan bumi. Okey. Jadi kita tahulah maknanya saya sebut tadi di awal tadi ya. Apabila berlaku geseran dulu ataupun udara dengan awan tu. Dia macam tadi kita beraktiviti guna sikat, guna kain bulu, kemudian apabila cah negatif berkumpul di awan tu ya banyak, dia akan tertarik kepada cah positif yang berada di bumi. Okey. Yang kedua, selain daripada kejadian kilat, kita lihat konduktor kilat. Konduktor kilat ni yang biasa letak di atas bumbung bangunan yang digunakan untuk menyediakan satu lintasan bagi dia punya fungsi dia. Konduktor kilat dipasang pada bangunan untuk menyediakan suatu lintasan bagi. Cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat. Tujuan dia untuk mengelakkan itulah daripada disambar kilat ya. Hurst nama dia ini orang yang mencipta ni lah. Wim Hurst ialah alat yang menjana voltan tinggi. Okey. Kita lihat yang terakhir ya. Penyelesaian masalah harian berkait dengan elektrostatik. Skrin TV cepat berhabuk. Okey, kita tengok skrin TV pada habuk. Cara kerja ni pada habuk. Tertarik ke cah positif pada skrin TV. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Apabila kita punya skrin TV kita ni berhabuk, gunakan kain mikro gentian. Bukan kain seberangan yang merupakan bahan anti elektrostat berhabuk. Okey. Kita berhenti situlah ya. Ini kita akan sambung. Kita berhenti di sini. Okey. Untuk kelas hari ini kita berhenti di sini. Tak dapat. Yang lain tu mungkin saya akan buat rakaman YouTube. Perjumpaan kita maknanya minggu depan dan seterusnya tak ada lah secara Google Meet ni ya. Jadi siapkanlah mana-mana yang patut, kerja-kerja, nota-nota dah siap tu boleh hantar ya untuk tujuan dokumentasi ya. Apa nak tanya berkaitan dengan apa kita belajar pada hari ini? Kita ambil kedatangan dulu.